Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Arsalahu Allahu basyiran wa nadhira wa da'iyan ila Allah bi'idnihi wa sirajan munira. Salawatullahi wa salamuhu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'in wa tabi'i tabi'in wa tabi'ihim bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma ja'al jam'ana hadha jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma ولا تجعل فينا ولا معنا شقيا ولا محروما. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Sidang jamaah muslimin muslimat yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala yang sekali lagi pada tahun ini diberikan kesempatan untuk sama-sama kita mendapatkan satu lagi tambahan antivirus untuk kita menghadapi bulan-bulan selepas Ramadan. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, malam ini saya nak ajak muslimin muslimat mengenal seorang yang amat terkenal peribadinya, yang mudah-mudahan dikatakan oleh para ulama sebagai idola kepada pendakwah, pendai dan pemimpin-pemimpin Islam. Seorang yang amat terkenal daripada mula sejarahnya. Siapakah orang yang saya maksudkan? Lain tidak, iaitulah Al-Khalifatul Khamis, yang tak pernah kita sebut, yang selalu kita sebut Al-Khalifatul Rabi'. Habis dah. Walaupun beliau datangnya kemudian, yaitu di zaman Bani Umayyah. Orang yang saya maksudkan itu iaitulah Umar bin Abdul Aziz. Hari ini kita tengok semua pemimpin-pemimpin dunia Islam mengambil Umar bin Abdul Aziz sebagai idola. Saya ada satu buku setebal 500 muka surat menceritakan bagaimana keunikan Umar bin Abdul Aziz yang sepatutnya menjadi tauladan, yang sepatutnya kita ambil untuk kita jadikan sebagai qudwah ikutan, sebagai pendai kepada agama Allah subhanahu wa ta'ala. Jika kita lihat, disebut oleh para ulama bagaimana pada peringkat awal lagi
Sejarah bermula apabila Sayyidina Umar radhiyallahu ta'ala anhu, apabila beliau sering ketika malam keluar melihat apa yang berlaku pada rakyatnya. Beliau terdengar satu dialog yang mungkin kita bisa dengar dialog tu. Apabila seorang wanita yang telah disuruh oleh ibunya untuk mencampurkan air di dalam susu yang nak dijual besoknya, si ibu berkata, kamu campurkan air pada susu yang kita nak jual esok, kerana semua orang buat macam tu. Semua orang buat macam tu. Kalau hari ni tak tahu nak kata campur habis. Hari tu seorang tu nak menega, saya dah silap, awak silap apa? Saya buat kari pak, dia kata frozen kari pak. Saya tulis di luar tu menggunakan daging tempatan. Tak apalah, lepas tahun tak larat dah. Mai jumpa anak, dia kata, Ustaz, saya campur boleh tak? Dia kata, kalau anda nak campur, anda kena buang apa yang anda tulis. Daging, sudah. Tempatan ke, import ke, mana ke, tak apalah. Yang tulis macam tu, siap. Ni nasib baik dia tanya kita. Dia tanya kita. Baik, semua orang buat macam tu. Kita tahu kata perempuan ni, saya tak mau buh sebab Sayyidina Umar tak bagi. Dia kata, Umar mana tahu? Sayyidina Umar mana tahu apa yang kamu letak? Walaupun Umar tidak tahu, Tuhan Umar itu tahu. Tuhan Sayyidina Umar tahu aku buat. Ni dia Sayyidina Umar yang hebat. Sayyidina Umar kehebatannya, apabila beberapa ayat Al-Quran diturunkan kerana cadangan beliau kepada Nabi SAW tentang beberapa perkara. Kata para ulama, inilah di antara karamah kemuliaan Sayyidina Umar, sehingga Allah Subhanahu wa ta'ala ikut apa yang terlintas di dalam hati Umar, lalu diturunkan ayat kerana mengikut pandangan Umar. Ini Sayyidina Umar. Ketika itu Sayyidina Umar mendengar, dia balik. Besoknya dia suruh orang pergi tengok siapa perempuan tu. Lalu akhirnya perempuan itu dikahwinkan dengan anaknya bernama Asim. Asim bin Umar radhiyallahu ta'ala anhu. Sayyidina Umar pernah menyatakan, Atamanna an ayyakuna min waladi rajulun min wajhihi asarun adla. Dia kata, aku bercita-cita untuk lahir daripada anak cucuku seorang yang akan memberikan satu kesan keadilan yang begitu hebat di bumi. Aku nak, dia kata, ni dia Sayyidina Umar. Sayyidina Umar kata, aku nak ada daripada keluargaku yang nak menyambung
keadilan di muka bumi ni bukan mudah. Ketika Saidina Umar didatangi oleh beberapa orang sahabat dia, dia kata, aku tak nampak ada seorang yang boleh menggantikan khalifah selepas aku. Ini dia. Ini pun kena belajar dekat sejarah Saidina Umar. Tentang ada seorang doktor yang buat tesis tentang keadilan Saidina Umar, 2 jilid, tebal tu satu-satu. Kalau tak salah 1200 muka surat, cerita keadilan qada pimpinan Saidina Umar ketika zaman Saidina Umar. Kalau kita tengok Saidina Umar, dia nak yang berlaku pada zamannya. Ini dia, kita nak keadilan itu berterusan. Ketika beliau sedang berseorang diri, datang beberapa orang sahabat. Lalu Saidina Umar kata, aku tidak nampak orang yang boleh menggantikan khalifah. Beberapa orang sahabat rasa terkejut. Ketika itu sahabat bukan tak ada lagi, ramai lagi. Dah, Saidina Uthman dah ramai lagi. Apa kata Saidina Umar? Dia kata, aku tengok tidak semua orang boleh memegang jawatan ini. Yang boleh memegang jawatan ini iaitulah seorang yang kuat tetapi tidak bengis. Itu dia. Ni kuat, nak pergi jumpa, dia tutup pintu. Kan? Saya main-main tengok, tu habak lah tu, hampa dapat elam dengan lupa orang tu tapai poster. Itu kita tengok bagaimana Umar bin Abdul Aziz, seorang yang lembut tetapi tidak lemah dan pengecut. Ini dia. Ini 2 sifat baru yang Saidina Umar bagi tahu. Nah, kemudian hasil daripada perkahwinan Asim dengan wanita tersebut, maka lahirlah yang disebut sebagai Ummu Asim. Ummu Asim. Kita tak bisa dengar orang bubuh nama anak Ummu Asim. Yang kita bisa dengar Ummu Kalsum. Sebab ya penyanyi pegang, kan, dia menyanyi, dia pegang apa ni, Allahumma shalli ala sayyidina, sapu tangan. Kan, orang dulu dia cukup suka dengar yang tu. Ummi Kalsum tu lah, hak penyanyi Mesir hak hebat tu. Itu dia. Daripada Ummu Asim lahirlah Abdul Aziz. Abdul Aziz, bapa kepada Umar bin Abdul Aziz. Ketika zaman pemerintahan Abdul Malik bin Marwan di zaman Umayyah, di dalam zaman itu pemerintahan berpusat di mana? Nak tanya, di mana tuan? Di Damsyik. Ni hari ni saya alhamdulillah berkesempatan untuk sampai ke Dimashq. Orang Arab dia tak kata Damsyik, dia panggil Dimashq. Mana tu? Apa pi sana, pi mana Damsyik, orang Arab gelap itu cakap kita. Saya sempat duduk 2 bulan di tengah-tengah kota Damsyik. Ada satu masjid yang hebat. Masjid itu dikenali dengan Masjid Amawi. Masjid Amawi. Di situ jika kita perhatikan, banyak kesan-kesan sejarah.
kesan-kesan sejarah ada di situ. Di dalam itu ada kubur Nabi. Di situ juga ada tempat letaknya kepala Husain yang dibunuh di Karbala. Kalau tak salah saya, di situ juga ada kubur Salahuddin Al-Ayyubi, kalau tak salah saya, dekat dengan Masjid Amawi. Bila masuk waktu azan 4 penjuru, masa saya belajar dulu Syah, dia azan 1, 2, 3, 4 penjuru. Dia azan, dia tak pakai pembesar suara, dia naik atas nida azan 4. Tuan-tuan, tapi hari ini kita tak tahu apa yang berlaku di Masjid Amawi tersebut. Pusat pemerintahan Bani Umayyah yang berpusat di Damsyik. Ketika Abdul Malik bin Marwan memerintah, ketika itu bapa Umar, iaitu Abdul Aziz, telah dilantik menjadi gubernur di Mesir. Nampak tu, tadi Syria, ni Mesir. Tu nak pergi ke Muhammad Mursi lah pula tu. Dah, tu di Mesir. Tetapi Umar ketika itu ditinggalkan di Madinah Al-Munawwarah. Umar bin Abdul Aziz dilahirkan di Madinah. Dan dia membesar dengan ulama-ulama ahli Madinah. Beliau mempelajari hadis daripada ulama-ulama Madinah. Nabi SAW sebut, di Madinah ini akan kembalinya iman, ke Madinah Munawwarah seperti pulangnya ular ke sarangnya. Itu perumpamaan Nabi SAW. Ketika itu Umar bin Abdul Aziz sempat sebentar bersama bapaknya di Mesir, tetapi melihat kepada kecenderungan Umar bin Abdul Aziz nak jadi macam pok menakan dia, nak jadi macam sepupu dia, minta maaf, pak menakan dia lah. Nama siapa dia pak menakan dia? Ahli hadis yang kita duk dengar orang kata daripada Anla rawa riwayat siapa? Abdullah bin Umar, ataupun selalu dalam riwayat hadis daripada Ibnu Umar radhiyallahu anhu ka huma ka, radhiyallahu anhuma, dua orang. Kalau hu tu seorang. Saya teringin nak jadi macam Abdullah bin Umar. Dia habaq kepada siapa? Pak dia Abdul Aziz. Itu dia. Lalu beliau dihantar ke Madinah. Kita tengok ni, nak jadi seorang yang dikatakan sebagai Al-Khalifatul Khamis. Kita tengok sejarahnya daripada Tok Wan dia. Ni, nak jadikan pejuang Islam, kena cari isteri yang baik. Saya rumah cari, bukan kira siapa. Hari ini susah lah, dia ada dah, dia punya, kan? Susah. Tapi ini Sayyidina Umar. Tuan-tuan perempuan dirahmati Allah, inilah yang berlaku jika kita tengok hari ini para alim ulama
Kalau dia buka sekolah, dia akan fikir siapa yang nak ganti dia. Siapa nak ganti dia? Kebanyakan sekolah-sekolah, kebanyakan pondok-pondok yang mati ni sebab mati dah pewarisnya. Dan kalau di Kedah dulu, tuan-tuan kenal dengan Tuan Guru Haji Yahya Junaid. Kenal ke tak kenal ke? Nah, siapa anak dia? Siapa menantu dia? Menantu dia Ustaz Azhari, kalau tak salah saya. Nah, masa tu ni lah orang pimpinan PAS Kedah. Ustaz Yahya Junaid, Tuan Guru Yahya Junaid duduk dalam dewan ulama ni. Tengok hari ni, kalau ada lah negeri 10, saya pi, kata Tuan Guru Haji Saleh. Masa pelihara yang kecil di negeri 9 dulu, dia kata kalau ada negeri 10, saya pi juga hari ke negeri 10 tu. Tuan Guru Haji Saleh ada mai ke bulanan sini? Ada ke tak ada? Dia di masjid tu, masjid batu, bukan masjid batu Kuala Kurang tu, masjid batu tempat aku tu, anak BM. Nah, kita tengok macam ni. Sebab itu Tok Guru dulu dia tengok anak murid dia yang mana lebih lagi, dia nak cari bagi menantu. Saya ni tak ada, Tok Guru mati. Saya tak ada. Saya ni tak ada jadi menantu Tok Guru. Tak ada. Tapi masa saya belajar dulu, saya dah habaq dalam diri saya, aku nak jadi ustaz. Ni dah. Saya cuti tak balik. Ni pantang, tak cuti pun balik. Budak-budak lah. Macam mana nak jadi? Saya cuti tak balik. Ketika saya memondok di Pasir Tumbuh 8 tahun, saya hanya balik setahun 2 kali saja. Itu dia. Tengok Tuan Guru ni macam mana belajar dengan Tuan Guru Haji Hashim. Dah meninggal dah 2 tahun lepas, pada 1 Syawal. 1 Syawal dapat telefon Tuan Guru meninggal 2 tahun lepas. Tuan Guru Pasir Tumbuh. Daripada Pasir Tumbuh itulah lahirnya anak cucu yang hari ni duduk di parlimen. Kenal kot Ustaz Baihaqi bin Haji Atiqullah. Kenal ke tak kenal? Ni tak tengok lah, pukul 10 pagi tak tengok ni parlimen live. Pukul 10 sampai 11.30. Lah bila nak habis Omar Abdul Aziz ni. Nah, macam tu. Jadi tuan-tuan, kita dapat faham daripada ni. Kita nak tengok Islam berkembang, kita kena tengok benih kita tu di mana kita nak letak. Itu dia. Baik. Umar bin Abdul Aziz setelah bapanya meninggal pada zaman Walid bin Abdul Malik, ketika Abdul Malik dah meninggal, ganti pak dia iaitu Walid nama dia. Ketika itu berlaku penyelewengan dan kezaliman di Madinah Al-Munawwarah. Itu dia. Di Madinah pun kalau kita tengok ada kubur Nabi, juga ada kezaliman. Nah, ketika itu Walid telah memerintahkan sepupunya, yakni Umar bin Abdul Aziz, untuk menjadi gubernur di Madinah Al-Munawwarah. Ketika beliau telah dilantik, beliau lambat nak pergi. Saja buat lambat.
Hingga Walid bertanya, kenapa kamu lambat sangat nak ambil jawatan tu? Kita kalau dapat cepat. Dia kata, aku tidak mau meneruskan kesinambungan kezaliman yang dilakukan oleh gubernur sebelum aku ini. Kalau hang nak suruh aku, hang kena basmi kezaliman ni. Aku baru boleh jadi gubernur di Madinah Al-Munawwarah. Dia hebat. Syarat utama aku nak yang tu. Sehingga ketika itu Walid telah bersetuju, kerana dia melihat akan berlaku pemberontakan melawan Walid. Dia kata, tak apa, kamu jadilah gubernur, dan aku tidak akan minta walaupun 1 dirham cukai dari penduduk Madinah Al-Munawwarah. Hang tak boleh hantar aku 1 dinar pun ke Damsyik. Itu dia. Walid dia takut. Bila dia takut, dia nak jatuh, tak apa, bagi berim 1000 pula. Itu dia. Itu cerita kan. Bila nak bagi kita pun tak tahu. Jangan ambil. Kan? Jangan ambil. Kalau ambil, depa kata je pejuang Islam. Tadi ambil. Boleh ambil, tetapi fitnah kita ambil tu. Fitnah. Depa apa ambil, bagikan pelekat je lebuh. Yang tu lah. Bagi 100 lebuh. Jangan ambil. Saya tak ambil Aku pun boleh pakai kereta Aku pun boleh buat rumah walaupun gaji aku di sekolah 700 ya sebulan. Gaji saya 700 ya sebulan di sekolah. Ni 2 bulan ni saya tak ambil allowance. Bagi ada guru baru tak ambil. Nah tuan-tuan, tuan-tuan tengok ya saya ni tak lah kita bukan macam ni sangat kan. Bukan orang kenal sangat. Kita bukan duduk atas stage sangat. Tapi perjuangan untuk tegakkan agama Allah di mana saja, masing-masing kita ada peranan. Peranan kita, contohnya kita di mana, semua kita baik ada peranan masing-masing. Kemudian setelah kebaikan yang ditaburkan, apa yang pertama kita tengok? Umar bin Abdul Aziz apabila setelah dilantik menjadi gubernur Madinah, yang pertama dia lantik ahli syura. Ini dia lantik ahli syura di kalangan para sahabat-sahabat yang agung. Sebanyak 10 orang ahli syura yang dia lantik. Di antara yang dilantik iaitulah Abdurrahman saudara Aisyah radhiyallahu taala anha, iaitu adik-beradik Aisyah, anak kepada Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu taala anhu. Ramailah, banyaklah nama-namanya. Tapi ini di antara awal kerja buat Umar bin Abdul Aziz ketika mengambil tampuk pemerintahan di Madinah Al-Munawwarah. Kita tengok Mursi buat macam tu. Apabila dia pegang, siapa-siapa daripada kalangan alim ulama dilantik menjadi penasihat beliau. Di antara yang baru ni saya tengok dalam YouTube, iaitu Syekh Muhammad Hassan, yang memang terkenal di Mesir hari ini. Beliau di antara penasihat kepada Dr. Muhammad Mursi. Baik.
Inilah yang dilakukan oleh Umar bin Abdul Aziz. Sepatutnya kita, sepatutnya kita ni, kita pun tak tahulah, mungkin ini tak dibuat lagi di dalam, ialah Majlis Syura. Setiap YB kena ada Majlis Syura. Oh, itu dia. Ini kita belajar daripada Umar bin Abdul Aziz. Majlis Syura kita ada hak pusat, yang tu Majlis Syura yang tu. Ni kita di Pak Buntang ada satu Majlis Syura. Panggil siapa-siapa yang kita nampak boleh ambil buah fikiran dia, boleh supaya YB ni dia tak jadi macam tu guru kata. Baik. Jadi yang berhormat, bukan yang berkhidmat. Jadi gitulah. Baik. Sehinggalah akhirnya datang pemerintahan Hajjaj, dan Hajjaj telah pun mengeluarkan dia daripada menjadi khalifah di Madinah Al-Munawwarah. Ketika itu Umar bin Abdul Aziz apabila dilucutkan jawatan daripada gubernur, dia balik ke Damsyik. Dia boleh sebut kepada Walid, ya Amirul Mukminin. Dia, kita kalau YDP tak bagi calon kan, contohnya contohnya ni pun satu hal yang kita kena fikir. Kita tak kata siapa dah, kita berjuang dah, tapi tak dapat jadi YB. Yang tu yang lari tu keluarlah nama Jati. Ni sebab tak dapat kan? Kita nak jawatan, orang tak bagi. Lama lari ni dah. Ini tuan-tuan, ketika saya belajar di Kelantan dulu, ada seorang tu betapa hebat berjuang dalam parti. Saya tak ingat nama dia tu, saya ceritalah nama dia. Di Pasir Putih. Masa tu itulah kali pertama kita menang di Kelantan. Masa tu saya mengaji di Kelantan. Umur saya masa tu saya ingat baru 18 ke 20 ya. Masa tu. Apabila beliau tidak dapat menjadi calon dalam pilihan raya, biasa jadi katak lah, nampak tak? Macam tu. Yang ni susah. Kalau ada yang ni susah. Agak macam baru ni saya pergi di Cangkat. Tahu Cangkat tuan-tuan? Ni Cangkat dekat tu. Saya pun heran, ada seorang sahabat saya. Tuan-tuan kenal ke tak kenal? Yang dulu pernah menyatakan saya tidak berjuang dalam parti. Dia sebut kepada kawan-kawan, sahabat-sahabat. Adalah main sembang kat saya. Dia bukan kira, dia tahu ponok dia je. Dia kata gitu. Allahu Akbar. Saya kata ini ujian, tak apalah. Satu kali esok Allah ujikan dia. Kan? Hingga hari ni kawan dah dapat jawatan balik jadi imam. Ni Masya Allah, dulu kena buat. Lepas itu kuliah saya dan kawan-kawan di satu surau dulu, hari ini telah bukan dibatalkan, terpaksa kita pindah. Nak mengajak kena lalu dulu dekat kebun kelapa sawit, baru sampai surau belakang dekat Pasti. Tuan-tuan biasa ada Cangkat ni. Kita terpaksa buat di sana. Sahabat-sahabat pula cerita, Ustaz, kami di sini serba salah. Kerana yang ajak kami dulu, dia lah hari ni keluar.
Baik itu tuan-tuan perempuan, dalam tauhid kemarin Ustaz Badrul, sahabat saya ada belakang tu main cerita, Ustaz Badrul malam tadi cerita bab tauhid. Dalam tauhid ni tuan-tuan, nama taklid, ikut. Apa dia taklid? Taklid ni ikut kata orang. Aku ikut dia. Ya. Itu nama taklid. Jadi aku ikut dia. Kata para ulama, iman orang taklid ni sah dan berdosa kalau dia tak belajar. Bagaimana kata sah ni? Itu dia masuk tauhid sikit. Tauhid ni dia lain sikit lah, dia fikir penuh sikit lah. Sekiranya orang yang kita ikut itu telah berpaling daripada apa yang dia iktikadkan, kita tetap dengan iktikad yang awal. Itu taklid sampai taratu baru sah. Kita ikut tok guru kita mengaji sifat 20 kan, mengaji tauhid, tak tahu tok guru tu kena, kita pun kena. Yang tu tak betul ya. Lah ni ustaz dia kena, kami susah. Yang dulu muslimat ni banyak mengaji dengan dia, lah semua pergi ikut dia. Susah kami. Ada seorang nama Haji Razak di situ, telefon, kalau tidak kuliah subuh saya hari Sabtu baru, hari Allahumma salli hari Khamis. Telefon saya, Ustaz, kita kena batalkan tazkirah Ramadan. Bukan malam subuh. Bukan malam subuh. Tiap-tiap tahun boleh pi. Tahun ni Ustaz, saya telah dilucutkan jawatan daripada Biro Dakwah Masjid. Sebab kawan ni naik nakal. Lah ni Ustaz, kita kena batal kuliah. Saya kata tak apalah, biasalah tu. Biasalah. Ni dia. Baik. Itu dia. Apa yang lebih penting daripada itu? Kita tengok bagaimana Sayyidina Umar tadi. Yang saya kata tadi, semua orang ada peranan. Dan Sayyidina Umar mohon dengan Allah Ta'ala, ya Allah, berikanlah aku daripada zuriatku seorang yang dengannya tersebar keadilan di seluruh belusuk bumi. Itu apa yang dilakukan oleh Sayyidina Umar. Maknanya, kita, bagi saya, di dalam perjuangan ini, kita tak boleh nak apa-apa sahaja daripada perjuangan. Baru-baru ni saya kata, di antaranya orang-orang dicangkat, dia kata, ni apa dia kerajaan boleh bagi kat kita? Kita bagi kemenangan kepada Pakatan Rakyat, tapi kita tak dapat apa pun. Kalau yang ni, balik lah, tak sampai lah dengan di sini. Tu saya nak beritahu. Kita kena bagi. Dan jangan sekali-kali kita nak apa yang kita boleh dapat dengan kita juang Islam. Jangan. Tak bagi apa pun. Dulu ni kita duk bagi kat mereka duit derma apa semua. Ni menang tak bagi apa pun. Kalau macam tu, bukan mardatillah lah. Bukan mardatillah. Bukan kita nak reda Allah dah. Kita nak juga. Kata aja tak nak. Itu dia. Baik. Kita tengok apabila Umar bin Abdul Aziz ni, dia telah dilucutkan jawatan, dia balik ke Damsyik menjadi penasihat kepada Walid ketika itu yang memerintah. Dia sebut lagi, ya Amirul Mu'minin. Kalau kita lah melaun, itu lah. Kalau kita, kan, apa lagi kan? Macam-macam kita kata. Dia ada jawatan ni.
Dah dia. Tak boleh dah. Bila tak boleh, siap. Semua jadi tak baik. Tak berontak ni bukan bagus mereka ni. Itu dia. Dah tak boleh dah nak bertanding. Contohnya. Contoh. Tak boleh dah. Ni dia berlaku. Baik, kita tengok bagaimana Umar bin Abdul Aziz dapat jadi YB. Yang berkhidmat. Selepas Walid yang memerintah, kemudian Sulaiman bin Abdul Malik. Apabila Sulaiman ni hampir mati, dia panggil anak-anak dia. Dia bagi pakaikan anak-anaknya dengan baju. Baju hebatlah nak jadi pemimpin. Jangan kata baju, nak bawa baju pun tak lahat. Anak-anak kecil lagi. Lalu dia kata apa? Aflahu man kana lahu kibar. Dia kata, rugi, dia kata. Kalau ada anak besar, dia kata, berjayalah boleh jadi ganti aku sebagai pemimpin. Ketika itu Umar bin Abdul Aziz yang menjadi penasihat kepada Sulaiman, dia kata apa? Qad aflaha man tazakka wa dzakara asma rabbih fa shalla. Itu dia. Tu imam baca tadi nak cerita kata qad aflaha man tazakka ini slogan juga yang dibawa oleh Umar bin Abdul Aziz. Alam ni kita bisa dengar. Tak bisa dengar lagi belum ni? Tak bisa dengar lagi. Ni dia. Dia kata qad aflaha man tazakka. Orang yang berjaya itu ialah orang yang menyucikan hatinya. Kemudian pula dia panggil anak-anak yang sama, dia bagi pula sayap seorang dengan senjata pedang. Manalah kat budak-budak tu nak pegang. Sekali lagi dia berkata, rugilah aku. Berjayalah mereka yang ada anak-anak yang hebat, yang boleh berperang. Budak nak perang macam mana? Pegang senapang pun tak boleh. Kan? Baik. Ketika itulah lahir di dalam hati Sulaiman untuk memberikan khilafah kepada sepupunya dan juga penasihatnya, iaitu Umar bin Abdul Aziz. Jadi tak lama lagi insya-Allah Perdana Menteri baru kita, penasihat dia insya-Allah. Mana nak tahu kan? Itu kawan Ustaz Lancik Ros tu. Brigadier General apa bersaraf. Saya ingat mula-mula dia dapat dulu. Saya tengah mesyuarat dengan Ustaz Roslan Cik Ros. Dah cerita Ustaz Al-Jumai, kita cerita bila. Kan, mesyuarat sekali di sekolah ada apa tu. Lepas tu dia abang, saya ni PM lantik, dia kata nak jadi penasihat. Dia kata, aku boleh jadi penasihat, nak jadi UMNO pantang. Yang tu yang kita dapat maklumat lah daripada Ustaz Roslan Cik Ros di Habak, dia buat telefon. Kawan kan, tak tahu tengok ahli majlis tertinggi lepas tu. Sudah Allah nak lari taraman. Kan. Betul, duduk situ ke? Nak kata apa lagi? Kan. Syiah pun tak apa dah. Amalkanlah, jangan sebar sudah. Elok. Tahu tak Syiah ni? Syiah pula. Tahu tak Syiah ni siapa asas? Yahudi. Faham tak? Siapa Yahudi tu? Abdullah bin Sabah, yang masuk Islam kemudian sengaja untuk memecah belahkan masyarakat Islam. Sebab itu kalau kita tengok Amerika, dia tak kisah dengan Iran. Dia tak kisah. Kan? Ada nuklear dah apa dah. Tapi ya tak apa.
Kan sama aja. Tengok atas sama je Yahudi. Ni dia. Yusuf Qaradawi sebut. Dan tengok apa yang dia ulas tentang Syiah. Dia kata saya baru kenal Syiah. Seperti mana yang telah dinasihatkan kepadaku oleh alim ulama daripada Saudi. Dia kata itulah lebih kuat berkenaan dengan Syiah. Rupanya mereka lebih celik dulu daripada saya tentang Syiah. Itu kata Dr. Yusuf Qaradawi. Kita tengok hari ni apa yang berlaku. Nasrullah tengok bersama dengan Bashar al-Assad. Tuan-tuan tak biasa pergi Syria. Zaman saya belajar di Syria dulu, bukan gambar digantung di pejabat, bahkan gambarnya satu besar akan digantung di bangunan hadapan pejabat. Kita gantung dalam pejabat aja. Tu pun kena letak, ada hak rendah, ada hak tinggi sikit. Sebagainya lah yang kita tu tengok. Tapi di Syria gambar Hafiz al-Assad digantung di hadapan bangunan besar. Macam bendera Malaysia yang digantung dekat RTM tu, jenis tu. Gantung tak. Ini dia. Semua di rumah orang ada gambar Hafiz Assad. Semua di dompet penduduk Syria ada gambar Hafiz al-Assad. Kalaulah orang-orang hari ni kita budak-budak buka-buka adalah gambar mak, ada gambar pak. Hak satu lagi dia ada lah boy dengan girl dia. Ni gambar Hafiz Assad kena buh. Kalau hang tak bubuh, siap ditangkap, dibuh dalam penjara. Ni zaman Hafiz al-Assad, pak dia dulu. Zaman tu saya sempat duduk. Kami tak berani bercakap berkenaan dengan Islam di jalan-jalan raya kerana 90% lebih rakyatnya adalah mata-mata gelap. Boleh katakan setiap rumah ada. Setiap rumah ada. Kalau tu dia nak jaga dia punya kedudukan dia. Tu dia. Baik. Yang tu keadaan suasana dia. Baik, kita balik kepada Umar bin Abdul Aziz tadi. Ketika itulah Sulaiman tulis. Dia tulis satu surat yang mana Umar bin Abdul Aziz pun tak tahu yang dia akan jadi pemimpin selepas itu. Dia tulis di situ, kemudian dia bagi kepada seseorang. Dia kata nanti aku mati, hang buka surat ni dan hang baca. Itulah. Akhirnya selepas kematian Sulaiman, surat itu dibuka. Bila dibuka, disitulah barulah Umar bin Abdul Aziz tahu dia telah dilantik menjadi khalifah Bani Umayyah seterusnya. Itu dia. Ketika itulah beliau telah pun berkhutbah. Di antaranya, inni wulitu, sesungguhnya aku telah dilantik menjadi pemimpin kamu, walastu bi khairin minkum, dan bukanlah aku di kalangan orang yang paling baik daripada kamu. Dan aku tidak tahu pun aku telah dilantik, bukan dengan kehendakku ku dilantik. Dan hari ini kuserahkan kepada kamu untuk melantik siapakah pemimpin yang kamu hendak, kata Umar bin Abdul Aziz. Allahu Akbar. Oh, macam tu Allah. Saya baca Allahu Akbar ni. Umar kata. Lalu rakyat ketika itu kata, ikhtarnaka wa radina bika bil khalifah. Kami memilih kamu dan